Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Diucapkan selamat datang ke perbincangan rakyat demi Melayu siri 15 bagi tahun 2022. Dan pada malam ini kita akan mengangkat bercakap tentang satu topik yang mana posternya saja walaupun baru disiarkan dalam minggu lepas telah mendapat beratus komen, hampir mencecah lagi beratus, cukup 1000 komen berbahas tentang adakah Wahabi ini sesuai atau tidak sesuai untuk diamalkan di Malaysia kerana terdapat pelbagai pendapat, terdapat pelbagai fatwa, terdapat pelbagai perkara yang bercakap tentang perkara ini. Dan untuk membicarakan tentang perkara ini dengan lebih lanjut kerana tidak semua yang tahu, tak ramai orang yang faham dan mungkin terdapat pelbagai persoalan. Dan untuk itu kita bersama dengan 3 orang panel. Dan yang pertama kita bersama dengan Maulana Dr. Muhammad Hafiz Soroni yang merupakan Ketua Kluster Hadis Majlis Akademik Ilmuwan Ahli Sunnah Wal Jamaah, Dr. Abdullah Jalil yang merupakan pensyarah kanan ekonomi dan muamalat USIM, dan kita juga akan bersama dengan Ustaz Engku Mak Fazil yang merupakan ahli jawatan kuasa Ilmuwan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan dengan itu perbincangan rakyat demi Melayu mengucapkan selamat datang kepada para panel sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Jadi sebagai pembuka untuk topik malam ini, soalan pertama kita ajukan kepada Maulana Dr. Muhammad Hafiz Soroni. Mungkin Maulana boleh terangkan, beri pendapat, orang kata sejauh manalah pada pandangan Maulana, umat Islam moden di Malaysia ni kenal sebenar-benarnya, tahu sejarahnya, faham ancamannya tentang bahayanya pemikiran Wahabi ini, dan bagaimana pada pandangan Maulana sejarahnya boleh termasuknya pandangan itu, pemikiran itu ke tanah Melayu ini. Silakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiq wa dauman sahib. Pertamanya terima kasih kepada moderator majlis kita pada malam ini. Dan yang dihormati bersama saya Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Abdullah Jalil, juga akan bersama kita Al-Fadil Ustaz Engku Ahmad Fadil selaku panel-panel pembentang pada malam ini, yang dihormati para penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, soalan yang diajukan oleh tuan moderator tu amat menarik sekali bila membincangkan tentang topik Wahabi ini, dan juga dikaitkan dengan sejarah kemasukan fahaman ini ke Malaysia. Jadi bila saya semak data-data yang ada, rupanya asalnya itu sudah lama, dan ianya kalau mengikut kepada kajian almarhum Ustaz Wan Abdullah Saghir, Wan Muhammad Saghir Abdullah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahawa kemasukannya itu lebih kurang tahun 1912. Jadi ini satu tarikh yang cukup lama bagi kita. Kalau kita kira pada hari ini mungkin sudah 100 tahun lebih. Ini mungkin menarik kalau saya bacakan apa yang dipetik oleh beliau daripada kenyataan Syekh Ali Khatib Al-Minkabawi, seorang ulama Minangkabau yang meninggal tahun 1936.
Ya, dia meninggal 1936. Jadi beliau pernah menulis begini, ya. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya fatwa-fatwa yang batal, ya, fatwa-fatwa yang batal ataupun batil telah masuk ke negeri Minangkabau dan lain-lain negeri Hindia. Jadi maksud Hindia itu bukan India, ya, tapi adalah Indonesia. Sebab pada masa itu nama Indonesia belum ada lagi. Yang ada ialah nama Hindia Belanda. Indonesia pada masa itu dijajah oleh Belanda. Jadi beliau menyebut fatwa-fatwa yang batil ini telah masuk ke negeri Minangkabau dan lain-lain negeri Hindia. Mungkin termasuk juga tanah Melayu lah. Sebab ini pada masa itu kita masih di bawah penjajahan daripada Belanda, daripada British, ya. Beliau kata iaitu mulai pada masa tahun hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1330. Bersetuju dengan tahun Masih 1912. Jadi dia kata ini adalah tarikh di mana mula kemasukan fahaman Wahabiyah. Ya, jadi beliau menyebut asalnya terbit daripada Rashid Redha Sahibul Manar. Syekh Muhammad Rashid Redha ini seorang tokoh reformis yang terkenal di Mesir, yang terkenal dengan majalah Al-Manar yang diterbitkan pada setiap bulan pada masa itu. Majalah Al-Manar ini dia tak silap seingat saya, kalau saya masih ingat, dia punya awal penerbitan itu tahun 1898. Jadi dia mula diterbitkan. Kemudian 1900-an itu maknanya dia terus berkembanglah. Jadi pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Rashid Redha ini dikembangkan melalui majalah beliau. Jadi sehingga beliau terkenal sebagai Sahibul Manar, maknanya yang empunya majalah Al-Manar. Jadi kata Syekh Ali Khatib, dia kata asalnya terbit daripada Rashid Redha Sahibul Manar, kaum Wahabiyah di Mesir. Jadi beliau menyebutkan Syekh Rashid Redha ini sebagai kaum Wahabiyah di Mesir. Jadi kalau kita lihatlah di dalam sejarah Mesir itu sendiri, memang ada berlaku pertentangan di antara pemikiran Syekh Muhammad Rashid Redha yang membawa juga pemikiran gurunya Syekh Muhammad Abduh, yang mana berlaku pertentangan dengan ulama-ulama Al-Azhar pada masa itu, yang mana mereka ini terkenal dengan membawa fahaman untuk melakukan tajdid dan juga ijtihad bagi mentarjih sesuatu pandangan, dan mereka menentang taklid kepada para ulama. Jadi dari segi idea itu bagus, maknanya ijtihad itu perlu dilakukan dan tidak semata-mata kita taklid buta sahaja. Itu dari segi rohnya itu adalah bagus. Tapi bila kita melihat hasilnya itu, daripada hasil idea pemikiran yang dibawanya itu, sebenarnya dia tidak tajdid dalam erti kata yang sebenarnya. Dia lebih kepada memilih salah satu pandangan para alim ulama yang sedia ada adalah yang sahih dan yang perlu. Jadi bila kita melihat isu-isu, jadi tajdid itu bukanlah tajdid dalam makna yang sebenar. Dia hanyalah membangkitkan isu-isu khilafiyah, persisian pandangan di kalangan para ulama, dan dipilih salah satu pandangan dan tolak pandangan yang lain. Sedangkan dalam masalah khilafiyah ini kita perlulah berlapang dada, kita bertolak ansur, kita perlu bertoleransi dalam masalah-masalah khilafiyah. Jadi beliau bawa perkara-perkara yang berbentuk furu' seperti masalah tawassul, talqin mayat,
bilangan makmum solat Jumaat, bacaan basmalah dalam Al-Fatihah, boleh tak lafaz usolli itu diucapkan untuk orang yang nak menunaikan solat, sebutan sayyidina apabila menyebut, adakah batal apabila berlaku persentuhan antara lelaki dan perempuan, hukum jelatan anjing. Ini semua masalah furuk sebenarnya. Maknanya kalaulah dia memilih salah satu pandangan tersebut dengan nama tajdid, dia sebenarnya tidaklah tajdid dalam erti kata sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita faham, dan beliau ini juga mengembangkan pemikiran golongan Wahabiyah, yang mana golongan Wahabiyah ini seperti mana slogan yang dilaung-laungkan oleh mereka itu ialah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan berpegang kepada fahaman salafus salih. Ini dari segi ayatnya itu memang cantik, tapi dari segi tafsirannya itu dia agak bias sedikit, dan agak menimbulkan Jadi Syekh Rashid Ridha ini kita tidaklah menafikan jasa-jasa beliau, tetapi dari segi pemikirannya yang mungkin boleh kita bincangkan semula, kita munaqashahkan. Jadi perlu supaya tidaklah kita menerima bulat-bulat apa sahaja yang dibawa. Jadi kata Syekh Ali Khatib Al-Minangkabawi ini, dia kata fahaman Wahabiyah ini dikembangkan oleh setengah beberapa ulama Minangkabau ini. Jadi rupanya pemikiran itu dibawa oleh ulama Minangkabau daripada Mesir ke Sumatera. Dan juga sebenarnya pemikiran beliau ini juga dibawa ke tanah Melayu pada masa itu. Dibawa oleh ulama-ulama yang belajar di Timur Tengah, yang mana mereka ini juga terpengaruh dengan majalah Al-Manar, dan dibawa ke tanah Melayu. Jadi kata Syekh Ali Khatib, dia kata dikembangkan oleh setengah ulama Minangkabau, diambilnya daripada Al-Manar itu. Jadi ini adalah satu statement yang jelas bahawa pemikiran ini mulai berkembang awal 1900-an. Dan jadi berlakulah pertentangan di antara aliran pemikiran yang baru ini dengan aliran yang sedia ada, yang mana kita tahu jumhur ulama yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka ini berakidahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpegang dengan salah satu mazhab fiqh yang masyhur, dan juga mereka ini mengamalkan ilmu tasawuf, dan inilah yang membentuk fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun perkara ini sudah mula digugat oleh pemikiran yang dibawa oleh golongan Wahabiyah, dan juga dikembangkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di Mesir. Dan dia punya majalah ini cukup berpengaruh, sehingga kan ianya mempengaruhi ulama-ulama Wahabiyah yang datang kemudian, seperti Syekh Al-Albani, walaupun beliau ini tidaklah belajar dengan cara belajar tradisi, kecuali beliau belajar dengan ayah dia, dan juga salah seorang ulama lagi yang tak silap nama dia Syekh Burhani. Namun beliau tidak berpegang dengan apa yang beliau belajar itu. Beliau menyalahi apa yang beliau belajar dengan dua guru beliau tersebut. Dan beliau membaca majalah Al-Manar ini, dan akhirnya dia terpengaruh dengan apa yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, dan beliau mula berkecimpung dalam ilmu hadis dengan mengkaji sendiri, belajar sendiri, dan akhirnya diangkat sebagai seorang tokoh hadis besar. Jadi bila kita melihat perkara ini sudah berlaku
lama, namun ianya lebih menyentuh kepada masalah-masalah khilafiyah, belum lagi menyentuh kepada pegangan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan juga tidak begitu menyentuh tentang disiplin ilmu tasawuf. Cuma pada akhir-akhir ini sudah mula akidah Asy'ariyah ini mula dipertikaikan, yang mana mereka mengatakan bahawa Asy'ariyah ini bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan perkara usuluddin, perkara pokok yang perlu kita sedar tentang bahayanya fahaman Wahabi ini. Sebab dia menyentuh tentang perkara usul. Dia bukan lagi perkara furuk tadi. Kalau yang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi dahulu, yang kita kata kaum muda itu, mereka ini masih dalam perkara-perkara furuk sahaja. Tapi pada masa kini dia sudah menyentuh kepada perkara-perkara usul, perkara-perkara yang asas dalam usuluddin. Dan juga mereka menolak ilmu tasawuf dan juga apatah lagi tarekat lah, ditolak dan dianggap bukan daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah menurut fahaman mereka. Jadi perkara ini berkembang di kalangan ulama-ulama Melayu. Kalau saya lihat dalam salah satu senarai buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fadlullah Suhaimi. Syekh Muhammad Fadlullah Suhaimi, salah seorang penulis yang cukup prolifik, yang mana beliau pernah menjawab beberapa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum muda. Di antaranya beliau menulis buku yang bertajuk Al-Quran dan Ulama yang diterbitkan tahun 1931. Tahun 1931. Jadi buku ini dia menjawab satu kontroversi yang timbul yang berhubung dengan satu dakwaan bahawa hukum hakam Islam cukup diambil daripada Al-Quran sahaja, dan penjelasan ulama tidak perlu. Jadi ini sudah ada pada masa itu, bahawa cukup dengan Al-Quran dan hadis saja, tak perlu kepada penjelasan para alim ulama. Jadi ini adalah bibit-bibit yang perlu kita fahami bahayanya terhadap kelangsungan Ahli Sunnah wal Jamaah bila kefahaman dan penjelasan huraian para alim ulama ini diketepikan, dan maknanya terus kita rujuk kepada nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, dan kita faham sendiri, dan itulah yang dianggap sebagai yang paling tepat. Jadi ini satu perkara yang perlu kita tangani. Nampaknya kita ada gangguan internet pada bahagian Maulana. Maulana dapat bersama kami lagi? Okey, nampaknya internet pada bahagian Maulana mungkin tengah mengalami gangguan, dan kita mungkin akan pergi ke bahagian soalan yang kedua lah. Soalan kedua ni kita tujukan kepada Dr. Abdullah Jalil, di mana kalau kita lihat trend hari ini, mungkin di komen-komen media sosial, ramai yang mendesak, bertanya, kalau betul ada orang-orang yang mengamalkan pemikiran Wahabi di Malaysia hari ini, ketika ini, namakan mereka-mereka ini semua. Dan tindakan itu seolah-olah ada yang bertanya itu umpama tengah backup diorang ni, tetapi mereka pun tak sedar yang mana satu aliran yang orang bawa ni. Tapi kalau kita lihat pada muzakarah fatwa kebangsaan, jawatan fatwa negeri-negeri, banyak yang mengeluarkan pandangan dan fatwa tentang ajaran pemikiran Wahabi ini tidak sesuai di Malaysia, tertulis, dan ada beberapa negeri, dan ia sama sekali bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan apa yang kita difahamkan, rakyat Malaysia perlu belajar untuk mengetahui dulu apa ciri-ciri pemikiran itu, dan merekalah yang boleh menilai. Pada pandangan Dr. Abdullah, bagaimana? Silakan.
Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara Luqman sebagai pengurusi majlis, dan yang saya hormati lagi kasihi Maulana Dr. Hafiz Sarani dan juga Al-Fadhil Ustaz Ungku Fadil. Jadi alhamdulillah kita dapat sekali lagi berbincang, bermuzakarah pada malam yang berbahagia ini, insya-Allah. Niat kita, perasaan kita adalah perasaan rahmat, kerana adab dalam kita berdakwah dan kita menyampaikan kebenaran adalah rahmat, iaitu kita inginkan kebaikan kepada orang-orang yang kita sampaikan dakwah ini, insya-Allah. Baik. Jadi tadi alhamdulillah Dr. Hafiz Sarani dah terangkan kepada kita semua, alhamdulillah sedikit sejarah. Dan di sana sebenarnya ada begitu banyak, dan saya alhamdulillah pun saya ada buat himpunan kalam-kalam para ulama kita dulu, Melayu kita dulu, seperti Syekh Ahmad Fafani, seperti Syekh Osman Penanti, Syekh Osman Jalaluddin Penanti, kemudian pengarang kitab Senjata Syariat, kemudian even Syekh Idris Marbawi pun ada menyentuh tentang Wahabi dalam kamus Marbawinya, dan kemudian ada banyak lagi fatwa-fatwa ulama-ulama terdahulu pun ada. Maknanya ulama-ulama kita sebenarnya dulu telah mengeluarkan fatwa, cuma pada waktu dulu mungkin fatwanya lebih pada individu. Jadi pada malam ini insya-Allah, sebelum sebab yang bertanya ni kadang-kadang dia orang tanya, ada ke Wahabi dekat Malaysia ni? Saya mintalah senarai nama. Kita minta dululah senarai nama ustaz-ustaz penyembah. Kubur. Okey ke? Maaf tadi ada gangguan sedikit. Okey ke ni? Okey, baik boleh insya-Allah. Baik. Jadi izinkan pertama sekali saya nak share skrin saya. Sebab saya rasa insya-Allah dengan Ustaz Luqman, okey ke? Dah boleh clear ke? Boleh, silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi saya minta izin untuk share skrin. Baik. Okey. Baik. Jadi nampak skrin saya insya-Allah? Okey, sekejap ya. Okey, nampak. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, jadi macam saya sebutkan tadi, di sana ada fatwa-fatwa ulama-ulama klasik kita, ulama-ulama turas kita yang lama-lama, dan kebanyakan fatwa tu telah dikeluarkan atas kapasiti individu lah. Jadi bila ada yang bertanya kepada kita tentang ciri-ciri Wahabi, sebenar-benarnya dah ada banyak fatwa. Dah ada banyak fatwa, dan para hadirin dan hadirat sekalian boleh rujuk fatwa-fatwa ini. Dan saya akan cuba pergi dengan ataupun go through sedikit dengan agak laju dan ringkas berkenaan dengan fatwa-fatwa ini, dan kita akan tengok apakah ciri-ciri utama fahaman Wahabi ini ataupun dakwah Wahabiyah ini. Kemudian kita akan sedikit bincang apakah implikasi dan kenapa kita kata Wahabi itu tak sesuai, dan kenapa ada fatwa kata bercanggah dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan insya-Allah nanti kat ujung nanti saya akan tunjuk satu contoh. Sebab ramai yang kadang-kadang minta contoh. Ada bukti ke Wahabi menyesatkan Ahli Sunnah wal Jamaah ni? Kita buat satu contoh malam ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi di sini adalah fatwa-fatwa kontemporari. Maksud fatwa-fatwa kontemporari ini adalah fatwa-fatwa yang masa kini lah. Kalau nak dihimpunkan daripada fatwa-fatwa ulama kita dulu pun banyak. Cuma yang saya fokuskan di sini adalah fatwa-fatwa kontemporari. Jadi sebenarnya alhamdulillah telah pun ada 9 buah negeri yang telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan Wahabi ini. Kalau saya boleh apa kita panggil, terus pergi kepada kesimpulan dulu supaya senang nak nampak. Okey, analisa ringkas. Sebentar.
Ni analisa ringkas ni mudah je. Okey, sebenarnya kalau kita lihat dah ada 9 buah negeri. 9 buah negeri yang telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan Wahabi. Jadi kalau ada yang bertanya nak tahu ciri-ciri Wahabi ni, boleh rujuk pada fatwa ni. Cuma ada fatwa yang menyebut yang telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan isu Wahabi ataupun ajaran dakwah Wahabi ni, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Selangor, Sabah, Melaka, dan yang ke-10 adalah muzakarah kebangsaan. Dan saya letak dalam kurungan tu pandangan sebab kita pun tahulah sebab ada isu adakah muzakarah kebangsaan ini mempunyai kuasa dalam fatwa ataupun dia hanya nasihat dan sebagainya lah. Dan ada 5 lagi negeri ataupun wilayah yang belum keluarkan fatwa, iaitu Kelantan, Terengganu, Perlis, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Jadi insyaAllah kita akan pergi satu persatu, kita akan tengok sedikit demi sedikit lah. Okay, apakah fatwa-fatwa tersebut. Baik, ni ringkasan dia. Kita tengok ada Pulau Pinang, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Selangor, Sabah, Melaka, Jakim. Jadi kalau kita lihat Pulau Pinang sebenarnya lebih awal keluarkan buku pengharaman pada tahun 2003, pengharaman buku-buku Encik. Dia tak guna ustaz, dia guna Encik Rasudahari. Sebab kalau kita tengok Rasudahari ni dah keluarkan macam-macam. Buku-buku dia, bahaya taklid buta yang menolak mazhab, kononnya Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah, bid'ah bulan Syakban dan macam-macam lah. Kemudian pada tahun 2012 mereka telah keluarkan fatwa larangan fatwa larangan pembid'ahan dan penghinaan, kerana kita tengok sikap Wahabi ni antaranya adalah tabdi'. Memang mereka suka membid'ahkan perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara sunat tambahan, bahkan mereka membid'ahkan pandangan muktamad mazhab Syafi'i dan mereka membid'ahkan pandangan muktamad mazhab Muktabar. Jadi kita tengok beberapa buah negeri seperti Pulau Pinang, Selangor dan ada juga fatwa Negeri Sembilan yang mengeluarkan larangan pembid'ahan. Jadi mereka sukalah bid'ahkan talqin, baca Al-Quran di kubur, tahlil, kundi arwah dan sebagainya lah. Jadi fatwa-fatwa menangani sikap Wahabi pun ada. Kemudian telah diwartakan sekali lagi dikeluarkan fatwa pada tahun 2017 dan 2018 perbincangannya, sama juga larangan pembid'ahan. Dan kemudian pada tahun 2020 negeri Pulau Pinang telah melarang mewartakan melarang sikap pembid'ahan golongan seperti inilah, golongan Wahabi ini. Baik, di Perak tahun 2012 tajuk atau fatwa mengenai pencegahan menyebarkan aliran dakwah Wahabiyah. Jadi di sini juga dinyatakan sifat-sifat golongan Wahabi. Antaranya menolak dan menyesatkan Tauhid Sifat 20. Antaranya mensyirikkan selawat syifa, selawat tafrijiyah. Antaranya mendakwa pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tak layak digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian menganggap pelaku bid'ah iaitu kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah ni ialah orang yang akidahnya berbeza dengan akidah Rasulullah, para sahabat, ulama dan majoriti umat Islam. Tapi golongan Wahabi ni dia dididik dan didoktrin. Golongan ahli bid'ah tu ialah orang-orang yang mengamalkan perkara sunat, tambahan, khilafiyah dan sebagainya. Jadi ni penuh ada ciri-ciri golongan Wahabi. Baik. Kemudian fatwa Perak ini dia telah mewartakan dan menyatakan ciri-cirinya, tapi tak sedetail kita tengok nanti negeri-negeri yang lain. Jadi pada tahun 2012 telah diwartakan. Jadi negeri Perak adalah negeri yang paling awal menyatakan mewartakan pengharaman Wahabi dengan nama Wahabi. Kalau Penang dia hanya mengharamkan buku dan sikap pembid'ahan Wahabi. Dan kemudian pada tahun 2014 Pahang pula menyatakan larangan menyebarkan ajaran Salafi. Dan kita tahu memang dinyatakan serba sedikit, maknanya dikatakan ajaran Wahabi ini berlainan dengan apa yang dipegang oleh umat Islam di Malaysia yang berlandaskan mazhab Asy'ariyah, dan kemudian biasanya menganggap apa yang diamalkan umat Islam sebagai bid'ah. Jadi sikap Wahabi ni kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa ni memang suka membid'ahkan perkara-perkara khilafiyah ataupun perkara-perkara sunat tambahan. Ya. Baik, baik.
Okey, baik. Kemudian pada tahun 2015, alhamdulillah, Negeri Sembilan telah mengeluarkan fatwa larangan dan pencirian ajaran Wahabi ini telah lebih detail, dan bagi saya antara yang kemas, yang paling detail sekali memang Kedah dengan Johor. Itu paling detail. Tetapi dalam Negeri Sembilan ni dia kemas. Dia kita panggil yang asas lah. Jadi apa ciri Wahabi? Menolak dan menyesatkan Tauhid 20, menganggap syirik. Itu ketuduh syirik. Itu ketuduh syirik. Jadi itu saya kalau golongan ni minta senaraikan nama ustaz-ustaz Wahabi, kita minta dia senaraikan nama ustaz-ustaz syirik dan juga penyembah kubur dululah. Okey, sebab dia orang yang memulakan tuduhan syirik dan sebagainya. Kemudian mereka menyesatkan Syairah, nanti saya akan tunjukkan buktinya. Membida'ahkan, lepas tu menganggap sambutan-sambutan yang berkaitan dengan memuliakan Rasulullah itu sebagai syirik. Bahkan kalau tengok mereka ada kata duduk dalam majlis yang ada arak lebih kurang dosanya, berat dosanya berbanding dengan majlis maulid, kerana majlis maulid ada kataan syirik, sedangkan arak tu maksiat sahaja, wa ni'azubillah. Menolak beramal dengan hadis dhaif, memahami nas-nas Al-Quran khususnya mutasyabihat dengan makna zahir yang membawa kepada tajsim, menolak fahaman bermazhab, menolak tasawuf. Ni mempertikaikan fatwa-fatwa dan keputusan pihak berkuasa agama. Memang perangai Wahabi kalau kita tengok macam ni jugalah. Kita tengok macam mana betapa mereka ni tidak hormatnya dengan pihak berkuasa agama. Tengok mereka serang, dan kemudian mengkafirkan, membida'ahkan dan memfasidkan golongan yang tidak sealiran dengan mereka. Jadi alhamdulillah kemudian Negeri Sembilan telah mewartakan pada tahun 2022 larangan ajaran dakwah Wahabiyah ini. Johor panjang kisahnya. Johor memang sejarahnya panjang. Alhamdulillah. Okey, mereka daripada 2007 dan pada tahun 2008 mereka dah mula mengeluarkan risalah Al-Bayan berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, 100 kitab ulama menolak fahaman Wahabi, doa kunut, amalan sunnah mengiringi solat, kenduri arwah. Maknanya apa? Johor sejak tahun 2008 telah menerbitkan buku-buku menjawab isu-isu Wahabi. Isu-isu yang sering dibida'ahkan oleh golongan Wahabi. Dan contohnya buku inilah, Talqin dan 100 buah kitab menolak fahaman Wahabi, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2016 warta dan cukup detail, masya-Allah. Sangat detail ciri-ciri golongan Wahabi dinyatakan. Itu membagi tauhid kepada 3 bahagian, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, menolak Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan boleh bacalah. Jadi kalau kita tengok satu orang ustaz tu dia banyak sangat ciri-ciri ni, mengajar benda ciri-ciri ni. Bid'ah zikir pas sembahyang, bid'ah sapu muka pas solat, bid'ah sebut usolli, semua bid'ah. Fahamlah. Dia gini kadang-kadang sebenarnya setiap ahli bid'ah ni memang ada taqiyah. Wahabi pun ada taqiyah. Maksudnya dia tak mengaku Wahabi tetapi memang mereka membawa ciri-ciri Wahabiyah itu. Kemudian Kedah 2016, alhamdulillah saya buat cepat sebab tak ambil masa. Pada 2016 juga sudah diwartakan ciri-ciri amalan dan pegangan aliran pemikiran fahaman yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Membagikan tauhid kepada 3, kemudian fahaman dari sudut syariat macam mana, kemudian dari sudut apa kita panggil dari sudut satu, kemudian dari sudut tasawufnya macam mana, kemudian dari sudut akidahnya macam mana. Dia fahaman dari sudut akidah, fahaman dari sudut syariat dan juga fahaman dari sudut tasawuf. Dan kalau kita tengok memang golongan ini membida'ahkan amalan tawassul, membida'ahkan selawat para ulama, menolak ilmu tasawuf yang kata macam ayat acak dan sebagainya. Jadi Kedah pun dah wartakan. Selangor pun panjang juga kisah dia, sejak tahun 2007 dah ada. Kemudian 2014 larangan membida'ahkan. Jadi kalau kita tengok memang Wahabi sikap dia, saya pertama suka bida'ahkan amalan umat Islam, suka kafirkan umat Islam, kemudian membawa ajaran akidah-akidah yang menggambarkan seolah-olah Tuhan tu macam bentuk manusia lah. Dan saya cuba cepat-cepat Wahabi ada Selangor ada dengan dengan arahan Sultan Selangor dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian terbaru ada Selangor melarang penyebaran buku mengimani tangan Allah. Golongan Wahabi memang mereka berpandangan Tuhan tu ada tangan. Okay, itu jelaslah dalam buku-buku mereka. Dan ada baik. Kemudian Sabah, mula-mula tahun 2009 Sabah kata ajaran Wahabi ini hanya bertentangan dengan maslahat dakwah. Itu pada tahun 2009.
Kemudian pada tahun 2016 mereka mengharamkan buku saudara Muhammad Cikgu Muhammad Airinonci yang memang jelas-jelas melihat membentangkan isu-isu yang memang mempromosi fahaman Wahabi. Kemudian pada tahun 2017 Sabah semakin tegas. Kalau dulu dia kata bertentangan dengan kemaslahatan dakwah, sekarang ni dia kata dakwah Wahabiyah bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan ciri-cirinya dinyatakan hampir serupa dengan apa yang dinyatakan dalam Fatwa Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Kemudian Melaka daripada 2021 Menteri Besar telah menyatakan bahawa di antara apa yang membimbangkan adalah gerakan Wahabi dan Salafi yang ekstremis. Kemudian ucapan Mufti Melaka pun ada menyatakan bahawa antara fahaman-fahaman yang difatwakan sesat seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Pluralism dan Wahabiyah. Panel Hakim dah banyak dah. Tahun 2013, kemudian 2014 fatwa Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan ISIS ni daripada Salafi Jihadi. Kemudian 2014 aliran Ahli Sunnah aliran bukan Ahli Sunnah wal Jamaah juga mereka muzakarah Fatwa Kebangsaan menyatakan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah mantan pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga rektor atau Naib Chancellor Yusim dan Kuim menyatakan bahawa Wahabi memang cenderung mengeluarkan orang Islam dari agama, membawa kepada ekstrim, menolak akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ini yang analisa ringkas tadi tu. Maksudnya 10 negeri dah ada keluarkan fatwa dan ciri-cirinya. Jadi tak perlulah tanya saya. Rujuklah. Cuma saya tutup dengan ini. Sebab golongan Wahabi ni dia suka tanya, ada tak bukti Wahabi ni mengkafirkan Asy'ariyah? Ada tak bukti ni Wahabi ni membid'ahkan Asy'ariyah? Jadi saya buat satu je. Ada banyak ni. Satu je. Okey, daripada kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Bayangkan. Ini siapa dia? Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah lah. Kita baca Melayu. Abdullah Al-Fauzan, anggota Lujnah Daimah lil Ifta dan anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Apa dia kata? Cuba tengok dekat sini. Dia kata wa inna ma yunkiruha al-mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati alladzina saru ala manhaji musyriki Quraisy alladzina yakfuruna birrahman. Jadi bila mereka bincang tauhid asma wa sifat mereka terang-terang mengatakan bahawa Asy'ariyah ni adalah ahli bid'ah bersama dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berjalan di atas manhaj musyrikin Quraisy. Mereka kata apa? Kita ni dalam bab asma wa sifat ni berjalan di atas manhaj musyrikin Quraisy. Jadi okey, baik. Saya tutup beginilah. Berdasarkan apa yang telah kita lihat, dengan pemikiran begini, dengan ciri-ciri yang telah dinyatakan begini, maka kita akan lihat bahawa memang perkara ni kalau disebarkan di tanah Melayu ini ataupun di mana-mana negara Ahlussunnah wal Jamaah dan umat Islam, pasti akan membawa kepada pertelingkahan, permusuhan, tuduh-menuduh, bahkan boleh jadi tumpah darah. Jadi memang tak sesuai sangat diamalkan kerana mereka membid'ahkan kita daripada tiga-tiga cabang agama. Membid'ahkan akidah kita, membid'ahkan mazhab kita, membid'ahkan tasawuf kita, bahkan mengkafirkan kita. Memang tak sesuai langsung nak diamalkan dan moga-moga ini bermanfaat. Jadi saya sediakan dengan bukti-bukti. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdullah Jalil atas penerangan ciri-ciri dan bahayanya fahaman-fahaman itu dan sejauh mana fatwa-fatwa kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan tentang amaran ini. Namun terdapat juga pihak yang mendesak-desak meminta untuk pihak-pihak yang berpendapat perkara ini salah untuk menuduh mana-mana individu yang memiliki pemikiran sebegitu diberikan nama. Mereka mendesak untuk pihak-pihak kita menuduh. Sedangkan kita tidak boleh menuduh sesiapa yang memiliki mana-mana pemikiran begitu. Tetapi menjadi tanggungjawab untuk kita melihat dan menilai apakah ciri-ciri itu ada pada individu yang bercakap atau mengangkat satu isu. Dan untuk soalan yang ketiga ni, kita nak bertanya kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil. Kalau macam contoh-contoh ni lah, mungkin Ustaz boleh huraikan contoh keburukan pemikiran Wahabi yang orang kata jelas berlaku dalam negara, luar negara dan
contoh akar-akar yang kata mula merebak dalam negara yang secara tak langsung mungkin kita pun ada buat tanpa sedar. Komen Ustaz Engku bagaimana? Silakan. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada tuan moderator Saudara Luqmanul Hakim, dan juga kepada rakan-rakan ahli panel yang saya hormati, Ashabul Fadilah, Maulana Dr. Hafiz bin Sorani, dan juga Al-Fadil Dr. Abdullah bin Jalil, Hafizahumullah. Tajuk kita pada malam ini adalah Wahabi tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Jadi saya percaya tajuk ini dipilih mengambil daripada salah satu statement yang berkaitan dengan institusi fatwa di negara kita. Padahal hakikatnya Wahabi tidak sesuai diamalkan di mana-mana pun, bukan di Malaysia sahaja, kerana fahaman Wahabi ini mengandungi penyelewengan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun slogannya bagus, slogan yang asas yang digunakan oleh golongan Wahabi adalah at-tamassuku bil Qur'ani was sunnati ala manhaji salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah mengikut manhaj golongan salaf. Jadi ini memang benar. Tetapi yang dikatakan bahayanya fahaman Wahabi ini yang akar-akarnya sudah merata termasuk di Malaysia adalah menyelewengkan slogan itu sendiri. Apa yang dikatakan at-tamassuku bil Quran was sunnah itu diselewengkan. Pertama, ada golongan Wahabi yang menimbulkan keraguan di dalam hati umat Islam di dalam kita itu berpegang dengan pendapat para alim ulama yang dikenali sebagai mazhab atas alasan kita itu disuruh berpegang dengan Quran dan Sunnah, bukan disuruh berpegang dengan mazhab. Padahal mereka tidak faham atau sengaja menghilangkan daripada kefahaman bahawa mazhab itu adalah salah satu dari natijah mengikut Quran dan Sunnah. Kerana apabila para alim ulama berpegang dengan konsep yang disepakati, iaitu kena kita itu merujuk pada Quran dan Sunnah, mereka boleh jadi memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama, lalu mereka berfatwa dengan fatwa yang sama, itu dinamakan ijma', yang wajib kita ikuti. Tetapi tidak jarang berlaku oleh kerana satu faktor atau lebih, para alim ulama berbeza di dalam memahami sesuatu ayat suci Al-Quran, atau bahkan kalau dalam konteks hadis boleh jadi berbeza dalam sama ada menerima sesuatu riwayat hadis atau tidak menerima, atau menganggap riwayat hadis itu kuat atau tidak kuat, atau kalau sama-sama menerima pun masih lagi boleh berbeza dalam memahami maksud hadis, maka berlakulah kefahaman yang berbeza, maka hasilnya adalah fatwa yang berbeza. Maka setiap daripada fatwa yang berbeza ini menatijahkan khilaf, dan pandangan-pandangan yang ada dalam khilaf inilah yang dinamakan mazhab. Jadi kalau begitu, mazhab adalah salah satu natijah daripada mengikut Quran dan Sunnah. Jadi ada golongan-golongan yang seolah-olah kalau tidak menolak secara jelas pun mereka seolahnya memperlekehkan ikut mazhab dengan soalan-soalan seperti misalnya Nabi SAW dahulu sembahyang ikut mazhab mana. Padahal kalau kita gunakan akal yang cerdas, jelas Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap juga ikut wahyu. Takkanlah Nabi sembahyang ikut suka hati. Nabi sembahyang ikut wahyu. Tapi Nabi sembahyang ikut wahyu tidak ada kena mengena dengan kita ikut mazhab. Kerana kita sebenarnya sembahyang nak ikut Nabi. Kita tak dapat wahyu. Dalam rangka nak sembahyang ikut Nabi itulah para ulama ada kalanya berbeza dalam menerima dalil, berbeza dalam memahami dalil, maka adalah sedikit sebanyak perbezaan di dalam menetapkan kaifiat solat, walaupun secara asasnya tidak ada perbezaan. Maka kita sembahyang ikut mazhab itu hakikatnya ikut Nabi, dan oleh itu tidak timbul soalan misalnya lagi seperti
Nabi Isa alaihissalam nanti turun ke dunia bermazhab apa, ya tak perlu kita tanya soalan sedemikian, kerana pasti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia nanti berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beza dengan kita. Kita sekarang pun wajib beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita beramal dengan syariat Nabi Muhammad, jelas kita tidak akan mampu untuk menunggu Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia untuk melihat bagaimana Nabi Isa beramal. Tetapi kita itu mengikut Quran dan Sunnah. Sekali lagi, bila mengikut Quran dan Sunnah akan berlakunya mazhab. Dan bahaya Wahabi yang mengakar dan mula melarat adalah menterbalikkan konsep mengikut Sunnah. Ada pun kewajipan mengikut sunnah Nabi SAW itu tidak ada beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi. Tetapi konsep memahami sunnah di sisi Wahabi adalah ikut sunnah adalah jangan buat apa yang Nabi tak buat. Dia orang cakap begitu, ya. Kita senang je, kita ikut sunnah. Kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Padahal tidak demikian sunnah Nabi. Bahkan kalau dia sampai melarang seseorang itu melakukan satu perbuatan semata-mata dengan alasan Nabi SAW tak buat, dia sebenarnya telah melanggar sunnah. Kerana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil, kamu terima, dan apa yang baginda larang hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran jelas menggunakan kalimah wa ma nahakum. Apa yang baginda larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu. Apa yang baginda tak buat. Jadi mereka bila mereka kata Nabi tak buat maka kita tak boleh buat, mereka telah menambah-nambah sesuatu yang Quran tidak kata. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Demikian dalam hadis Nabi SAW juga Nabi bersabda, iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila aku telah melarang kamu daripada sesuatu perkara, maka jauhilah perkara yang dilarang. Nabi SAW tidak bersabda misalnya, wa ma lam af'alhu fajtanibuh. Apa yang aku tak buat, kamu kena jauhi. Jadi golongan Wahabi ini bila mereka mengatakan kalau Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat, mereka telah membuat bid'ah sebenarnya, menambah-nambah sesuatu yang Quran dan hadis tidak mengatakan demikian. Bahkan dalam ilmu dan juga kaedah usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi SAW, sunnah fi'liyah itu hanya salah satu daripada sumber hukum. Al-Quran sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, apa yang didapati melalui kias, kias itu juga sumber hukum. Bahkan ada lagi sumber-sumber hukum yang lain yang diperbincangkan oleh para alim ulama di dalam ilmu usul fiqh. Jadi kalau telah masuk virus pemikiran Wahabi, agama yang luas menjadi sempit. Semuanya kata bid'ah, tak ada dalil, padahal dalil ada. Misalnya ada orang mempertikaikan amalan berzikir dengan menyebut nama Allah, ya, kita berzikir dengan sebut Allah, Allah, Allah. Jadi kata mereka ini tidak ada dalil. Padahal jelas dalam Al-Quran, wazkurullaha zikran katsira, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, atau ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Sebut atau ingat kedua-duanya termasuk dalam ayat Al-Quran. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila, sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Nama Tuhan kita adalah Allah. Juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, tak putus-putus lidah kamu basah dengan zikrullah, yakni menyebut Allah. Juga ijma' ulama, tidak ada ulama yang komplain tentang menyebut Allah sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi ijma' ini tidak boleh dilanggar oleh tokoh sehebat mana pun setelah ijma' itu berlaku. Jadi ini contoh bagaimana golongan Wahabi membahayakan sunnah Nabi SAW dengan cara dia menterbalikkan apa yang sunnah, iaitu menerima perkara-perkara baharu yang baik, dilabelkan sebagai bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Sementara bid'ah yang sayyi'ah, iaitu melarang satu perkara baik semata-mata tidak dilakukan oleh Nabi SAW, itu sebenarnya adalah bid'ah, itu pula yang diangkat kononnya sebagai sunnah. Dan bahaya seterusnya adalah menimbulkan kebencian. Ya, saya perhatikan dengan perasaan yang sedih di dalam ruangan-ruangan komen di Facebook. Biasanya orang-orang yang terkena pengaruh pemikiran Wahabi ni, cara komen mereka pun kita sudah dapat kesan kebencian yang tinggi terhadap saudara-saudara seagama. Kenapa? Kerana mereka menganggap kita ini orang yang melakukan perbuatan yang syirik. Jadi ini bahaya Wahabi yang lebih bahaya daripada masalah sunnah dan bid'ah tadi. Dia mungkin sekadar melabel kita sebagai ahlul bid'ah, tetapi apabila dia keliru tentang masalah tauhid dan syirik, dia akan pergi sampai ke tahap melabel kita sebagai musyrikun. Sudah jadi satu perkara yang ringan di lidah mereka menuduh kita sebagai kuburiyun. Kuburiyun ini nisbah kepada kubur. Kalau mereka maksudkan kuburiyun, kita inilah golongan yang suka ziarah ke kubur, tak ada masalah kerana ziarah kubur itu sunnah.
Tapi yang kita takut adalah mereka sebenarnya maksudkan kuburiyun adalah penyembah kubur. Sedia maklum menyembah kepada selain daripada Allah itu syirik, kafir. Maknanya mereka ketika mereka menyebut kuburiyun kepada kita, mereka menuduh kita kafir kerana menyembah kubur. Puncanya kenapa? Ada pada elemen Tauhid 3. Ini salah satu ciri ya. Tak mestinya orang tu berpegang dengan Tauhid 3 dia Wahabi. Mungkin dia pun tak faham. Mungkin dia ajar Tauhid 3, maka dia pegang Tauhid 3. Tapi salah satu ciri yang ada pada golongan Wahabi adalah mereka ini berpegang dan menyokong kepada Tauhid 3 kerana inilah yang dipegang dan diterapkan oleh tokoh idola mereka iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi Tauhid 3 asalnya okey, tapi implementasinya itu bermasalah. Apa maksud asalnya okey? Misalnya Tauhid Rububiyah, Rabbun, Tuhan, iaitu mengesakan Allah sebagai Tuhan. Tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan penyakit, menyembuh penyakit. Hanya Allah semata-mata. Itu betul. Tetapi bila mana mereka mendakwa kononnya tauhid sedemikian itu ada pada orang musyrik, menyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid sedemikian, itu sudah batil, bercanggah dengan maksud sebenar daripada Quran dan hadis. Kemudian tauhid uluhiyah, ini yang datangnya mensyirikkan. Tauhid uluhiyah, ilah maknanya Tuhan, ataupun dari segi konteksnya adalah Tuhan yang disembah. Jadi tauhid uluhiyah adalah menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah beribadah kepada lain daripada Allah. Jadi ini benar. Kita memang setuju. Tetapi apabila mana mereka mengatakan tawassul itu syirik, istighasah itu syirik, bahkan ada juga yang mempertikaikan tabarruk, ambil barakah. Terutamanya kalau istighasah, saya dapati memang Wahabi tidak ada toleransi ya. Kalau bab Wahabi membid'ahkan baca Yasin malam Jumaat misalnya, Wahabi membid'ahkan talqin misalnya, Wahabi membid'ahkan maulid, tahlil arwah, itu masih daripada peringkat amalan. Tetapi kalau istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia, saya tidak jumpa Wahabi yang boleh taqiyah. Mereka akan mengatakan itu syirik akbar, syirik yang menjadikan orang itu kafir. Sedangkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, istighasah hanya usaha dan ikhtiar. Istighasah dengan orang hidup atau orang mati hakikatnya tidak mendatangkan sebarang kebaikan atau menolak sebarang kemudaratan. Yang membezakan adalah i'tiqad. I'tiqad kita ketika meminta tolong kepada makhluk, adakah kita yakin bahawa memang makhluk yang memberi pertolongan, tidak ada kena-mengena dengan Allah, ketika itu syirik, atau kita yakin bahawa pertolongan sebenar daripada Allah, meminta tolong daripada makhluk itu hanya asbab, cause and effect semata-mata, maka itu tidak syirik. Jadi oleh kerana mereka keliru tentang itu, maka kita yang istighasah ini dilabelkan sebagai musyrik. Bahkan bukan setakat istighasah, ada golongan-golongan yang kata, macam mana Wahabi di Malaysia? Cuba tengok, ada tak di Malaysia ni ustazkah, tokohkah yang mensyirikkan selawat syifa? Kalau dia sampai mensyirikkan selawat syifa, maknanya pada dirinya itu ada ciri-ciri Wahabi. Kerana dia mengatakan selawat syifa itu syirik. Kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Jadi Nabi SAW itu disebut sebagai syifa, kata dia syirik. Nabi SAW itu sebagai kesembuhan adalah syirik kerana yang menyembuhkan adalah Allah. Ini jelas keliru. Kerana bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah hakikiyah. Memang hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Tapi bila kita menisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW, itu adalah nisbah sababiyah. Maknanya Nabi SAW dijadikan sebab kesembuhan. Dan ini kalau syirik, tak mungkin. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Al-habbatus sauda shifa'un likulli da'in ilal maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habatus sauda, jintan hitam itu menjadi kesembuhan bagi setiap penyakit. Kata para alim ulama, setiap di situ bermakna sebahagian penyakit atau kebanyakan penyakit kecuali mati. Jadi kalaulah menisbahkan syifa, kesembuhan kepada makhluk itu adalah satu kesyirikan, mustahil Nabi SAW, pembawa panji-panji tauhid, tiba-tiba menisbahkan kesembuhan itu kepada satu makhluk yang namanya habbatus sauda. Ya, tidak mungkin. Kemudian pergi lagi kepada mengkafirkan orang-orang Islam ketika keliru tauhid asma wa sifat. Mereka menjadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil akidah. Sedangkan akidah mesti standardnya yakin. Ayat mutasyabihat dilalahnya sangat zanni. Kalau kita belajar ilmu dilalah, bagaimana sesuatu lafaz menunjukkan kepada makna, ada 4 level yang dianggap wuduh jelas dan ada 4 level yang dianggap khafa, ya, ada kekaburan. Mutasyabih itu yang paling kabur, yang paling tak jelas, tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Tiba-tiba di mereka ini bermain dengan ayat mutasyabihat, mereka menetapkan sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah Ta'ala,
yang menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk, lalu mereka melabelkan kita yang tidak menerima penyelewengan itu sebagai orang-orang yang menolak Al-Quran. Padahal kita bukan menolak ayat Quran, kita menerima istiwa, kita menerima yadullah, kita menerima wajhullah, tetapi bukan dengan makna yang zahir, yang seolah-olah Allah itu bertempat, seolah-olah Allah itu berangkutan badan, tapi dengan makna yang layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini secara ringkas ya, bahaya yang tersebar, tapi mereka selalu cover bahayakah Wahabi, sedangkan Wahabi menyuruh orang berpegang dengan hadis yang sahih. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah juga menyuruh berpegang dengan hadis yang sahih, tapi Ahli Sunnah wal Jamaah menyuruh berpegang dengan hadis yang sahih, tidak sampai menolak hadis yang dhaif secara total, secara pukal, tapi ada level-levelnya, ada skop-skopnya. Adakah salah misalnya Wahabi ini menyeru orang supaya menjauhkan bid'ah? Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah juga menolak bid'ah, tapi bid'ah yang dalalah. Bid'ah yang hasanah itu diiktiraf oleh Nabi SAW, diiktiraf oleh para sahabat. Macam mana kita nak menolak perkara yang diiktiraf oleh Nabi dan sahabat? Jadi mereka play victim. Adakah salah kami ini menyeru orang supaya berpegang dengan Quran? Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah juga menyeru pada berpegang dengan Quran. Tapi cara kamu menafsir Al-Quran itu tafsir yang zahiri, yang mengenepikan uslub tafsir yang sebenar. Jadi ini antara penyamaran bahayanya Wahabi. Lebih-lebih lagi penyelewengannya itu tidak ketara seperti penyelewengan golongan Batiniyah, penyelewengan golongan liberal, penyelewengan golongan Syiah. Itu jelas. Tapi Wahabi ini even ustaz-ustaz pun ada yang terpesona dan terpedaya dengan slogan-slogan yang hakikatnya menjadi topeng kepada makna yang batil. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk soalan pusingan kedua, antara yang kita nak ajukan, boleh dikatakan bagi individu yang secara mungkin tidak sedar telah mendukung pemikiran yang menjurus ke arah ciri-ciri Wahabi ini, antara pegangan asas mereka adalah mereka kata mereka cuma ikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan hadis saja. Al-Quran dan perkara ini diangkat berulang kali, dan boleh dikatakan jika ada mana-mana ulama yang meneram perkara ini, dia kata kenapa nak kena ikut ulama sekian. Jadi sebagai seorang ulama hadis, mungkin Maulana boleh beri pencerahan apakah benar golongan ini sebenarnya mengikut disiplin ilmu hadis atau sebaliknya. Komen Maulana bagaimana? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada moderator majlis. Tadi saya minta maaf kerana lain tak berapa elok. Jadi ada mungkin saya nak sentuh juga perkara yang saya nak sebut yang terputus tadi itu berkenaan dengan Syekh Muhammad Rashid Radha. Dan beliau ini mengembangkan pemikiran gurunya Syekh Muhammad Abduh dan juga pemikiran golongan Wahabiyah. Namun pada masa itu lebih kepada masalah-masalah khilafiyah, dan beliau dalam majalah Al-Manar sering juga menyeru supaya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu seruan yang baik dan satu tujuan supaya masyarakat tidak mengamalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang difahami oleh setengah pihak lain dan setengah pihak faham lain. Ya, kalau yang mengikut fahaman Wahabiyah ini ialah mengikut sunnah yang mereka pilih dan mereka katakan sebagai sahih, manakala yang selainnya itu tidak sahih dan jika dilakukan merupakan perkara bid'ah. Sedangkan yang difaham oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah yang mengikut sunnah itu ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diwarisi daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama mazhab fiqh yang empat, daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi mana-mana orang yang beramal dengan salah satu mazhab tersebut berarti dia sudah mengikut sunnah.
ya, berarti dia sudah mengikut sunnah, ya, kerana ya, para imam-imam mujtahid serta ulama-ulama mazhab yang jumlahnya ribuan itu telah menghuraikan, menjelaskan, ya, berkenaan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kaedah-kaedah dan juga usul-usul yang mereka guna pakai, dan mereka anggap inilah yang hampir kepada kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumhur ahli sunnah wal jamaah yang faham bahawa mengikut sunnah itu ialah kita mengikut kefahaman yang dibawa oleh para ulama. Namun yang difaham oleh golongan Wahabiyah ini ialah mengikut sunnah itu ialah mengikut sunnah yang difahami oleh mereka dan yang dipilih oleh mereka. Sekiranya orang lain mengatakan hadis itu sahih, namun mereka mengatakan dhaif. Jadi yang perlu diikut ialah pendapat mereka. Contoh macam hadis-hadis tawassul, ya. Hadis-hadis ini didhaifkan oleh mereka dan ditolak, malah siapa yang beramal dengan hadis-hadis tersebut dianggap sebagai ahli bid'ah. Jadi beramal dengan hadis dhaif itu seolah-olah menyebabkan bid'ah. Sedangkan hadis dhaif ini mempunyai peranan sendiri. Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak peranan hadis dhaif ini, terutama dalam fadail al-a'mal, at-targhib wa tarhib dan seumpamanya yang tidak berkait dengan akidah dan juga hukum hakam. Namun ada syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama hadis dalam beramal dengan hadis dhaif ini, dan semua maklum hadis tersebut tidaklah terlalu dhaif, maknanya disepakati sebagai hadis yang terlalu dhaif, yang ditolak, yang bercanggah dengan Al-Quran, hadis ijma' dan qiyas. Dan hadis tersebut, syarat yang kedua, hadis tersebut mestilah tertakluk kepada hukum asal yang diterima, yang disyariatkan, dan juga tidak meyakini ketika mengamalkannya itu ianya sabit sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hendaklah kita meyakininya kita meyakininya sebagai berihtiyat, untuk berhati-hati, kemungkinan ianya sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Dan dalam kitab-kitab hadis seperti mana Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, di dalamnya mengandungi hadis-hadis dhaif. Terutama jelas disebutkan oleh Imam Abu Dawud bahawa kitab sunannya itu mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur diamalkan oleh ulama di zaman itu, zaman salafus salih. Jadi sama ada sahih ataupun dhaif, bermakna hadis itu sudah diamalkan dalam kalangan para salafus salih. Begitu juga Imam At-Tirmizi, dia mengumpulkan hadis-hadis yang diamalkan oleh para ulama pada masa itu. Walaupun sebahagian sahaja yang mengamalkannya, namun beliau himpunkan dalam kitab sunannya, kecuali beliau kata ada 2 buah hadis sahaja yang tidak diamalkan. Jadi beliau sebutkan kedua-dua hadis tersebut. Namun lain-lain daripada hadis itu, ada diamalkan, sama ada oleh kebanyakan ulama atau sebahagian daripada para ulama. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa hadis-hadis itu tidak ditinggalkan oleh para ulama, terutama para ulama salafus salih. Namun apabila datang Syekh Al-Albani, beliau mengkaji hadis-hadis tersebut dan dipisahkan, mana hadis yang beliau kaji sebagai sahih, beliau letak dalam satu tempat, dan mana hadis yang beliau kaji sebagai dhaif, beliau letak dalam satu tempat. Jadi bila berlaku seperti ini, kitab-kitab hadis ini dipisahkan, mana yang dhaif, mana yang sahih, maka akan mengelirukan tujuan asal daripada penyusunan kitab-kitab sunan itu, yang mana kitab-kitab sunan ini dia mengumpulkan hadis-hadis yang diamalkan oleh para ulama di zaman itu. Namun bila diasingkan, okey, tak ada masalah, silakan untuk beramal dengan hadis sahih sahaja, silakan, tak ada masalah, ini perkara ijtihad sahaja, masalah furuk. Tapi apabila ada hadis yang didhaifkan itu, didhaifkan namun dinilai sahih oleh ulama lain,
dan dihimpunkan semuanya hadis-hadis itu dalam satu tempat, dan kemudian dikatakan bahawa hadis-hadis ini memberi kesan yang buruk terhadap umat Islam. Beliau ada menyusun kitab silsilah al-ahadith ad-da'ifah wal mawdu'ah wa atharuha as-sayyi' fil ummah. Maknanya silsilah hadis-hadis da'if dan maudhu' dan kesannya yang buruk terhadap umat Islam. Okey, kalau hadis maudhu' kita sepakat tak ada masalah. Namun disebut hadis-hadis yang da'if termasuk sekali dalam satu buku, satu tempat dimasukkan sekali da'if, hadis da'if dan juga hadis maudhu', dan juga disebutkan ianya memberi kesan yang buruk terhadap umat. Jadi ini akan memberi persepsi yang tidak baik, yang negatif terhadap ulama-ulama dahulu di kalangan para salafus salih terutamanya, dan yang juga yang berpegang dengan dalil-dalil hadis yang mereka mungkin berlaku perselisihan pandangan, yang ada mengatakan sahih dan ada yang mengatakan dhaif. Jadi perkara ini menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Jadi menyebabkan berlaku kekacauan, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, apabila orang yang beramal dengan hadis yang mereka nilai sebagai dhaif itu dia dianggap sebagai ahli bid'ah, sebagai ahli bid'ah. Jadi ini satu masalah yang bukannya kecil, apabila mula-mula memanglah kita nampak seperti tidak ada masalah, tapi bila sampai kepada masyarakat awam terutamanya, ini yang kita risau, apabila masyarakat awam ini didedahkan bahawa ini hadis sahih dan mengamalkannya sunnah, manakala yang lain itu dhaif, mengamalkannya adalah bid'ah. Jadi orang awam dia mungkin dia ambil surface sahaja, secara umum saja. Jadi yang mereka faham sama ada sunnah ataupun bid'ah. Jadi kalau buat sesuatu perkara itu mesti mengikut sunnah, betul mengikut sunnah, tetapi mereka agak sempit apabila mengatakan bahawa orang lain itu sebagai ahli bid'ah, mengamalkan bid'ah. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya dia memberi kesan yang cukup besar, bahkan boleh menyebabkan perceraian di antara suami isteri. Ini kes yang saya sendiri lihat, apabila isteri dia terpengaruh dan mengatakan bahawa ini ialah sunnah-sunnah yang mesti diamalkan, mana selain daripada itu adalah bid'ah, dan bid'ah ini sesat dan masuk dalam api neraka. Manakala suaminya itu tidak menerima kerana perkara-perkara ini adalah perkara-perkara khilafiyah. Dia faham perkara ini khilafiyah, yang mana para ulama bertolak ansur, dan tidak berkeras dalam masalah-masalah seperti ini, sebagaimana kaedah la inkar fil masail al-khilafiyah. Tapi kedegilan isteri ini boleh sehingga menyebabkan rumah tangga ini hampir-hampir runtuh, dan kemungkinan akan bercerailah disebabkan kefahaman yang diterapkan itu sangat-sangat masuk ke dalam jiwa raga dia. Dia mengatakan bahawa inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Jadi agak sempit pemahaman seperti ini, yang mana kita lihat mereka ini membawanya kepada masyarakat, sedangkan perkara itu perkara khilafiyah dan ada berbagai-bagai pandangan, dan hendaklah kita bertolak ansur, bertoleransi. Tapi yang heran itu bila kena atas batang hidung mereka ni, bila kena atas batang hidung mereka, mereka mengatakan ini perkara khilafiyah, kita kena bertolak ansur dan berlapang dada. Itu bila kena atas batang hidung. Tapi bila tak kena, dia buat kepada orang lain dengan mengatakan bahawa ini bid'ah dan seumpama. Jadi inilah kerancuan yang berlaku dalam masyarakat, yang saya lihat pada hari ini lebih parah daripada 20 tahun yang lalu. Lebih parah lagi. Dan itulah yang mungkin dapat saya kongsikan. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Maulana atas kita nak beralih kepada Dr. Abdul Jalil. Walaupun pada malam ini sendiri jugalah telah banyak fatwa, pandangan, kenyataan-kenyataan media, kajian dibentangkan oleh dalam program ini oleh pihak berkuasa agama, ajaran pemikiran Wahabi ini masih ada masyarakat yang terpengaruh dengan perkara ini. Dan apa tindakan yang patut dilakukan? Sebab bila bercakap tentang perkara ini, dia bukan seperti boleh chop dekat IC. Kau sekian-sekian, kau sekian-sekian. Benda ni tak boleh chop. Dia satu pemikiran fahaman. Macam mana kita nak selesaikan ni? Silakan. Mikrofon. Baik. Baik, terima kasih saudara Luqman. Ya, insya-Allah soalan yang dikemukakan ialah walaupun kita dah bentang banyak fatwa dan kita dah bentangkan begitu banyak kajian di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, dan kita juga telah membuktikan bagaimana kitab-kitab golongan Wahabi sendiri jelas mempunyai sikap-sikap mengkafirkan, membid'ahkan dan sebagainya. Tapi masih lagi masyarakat atau sebahagian golongan, khususnya mereka yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini, masih lagi tak nak dengar. Dia ada banyak faktor lah. Satu, memang Rasulullah SAW dah sebut banyak tentang golongan ini. Memang ulama pun dah sebut bahawa di antara sikapnya yang mana disebut oleh Rasulullah SAW, yang merukuna minad din kasahmi minar ramiyah. Golongan Khawarij akhir zaman ya, ataupun golongan yang Rasulullah sebut golongan yang akan muncul di akhir zaman, yang membaca Quran tapi tak faham, orang-orang muda yang bodoh-bodoh tapi menyangka mereka orang alim dan sebagainya. Sikapnya mereka begitu. Dan kata ulama itu kiasan bagi betapa sukarnya untuk mereka berubah. Kerana apa? Kerana kita kena faham bid'ah ni dia bukan macam maksiat. Bid'ah ni dia bukan macam maksiat. Kalau maksiat, zahir batin dia buruk, seorang boleh mudah kenal. Kalau bid'ah ni dia zahirnya nampak macam bagus, macam agama, tapi hakikatnya dia adalah satu kesesatan. Sebab tu bid'ah ni sangat sukar diubati. Dalam satu hadis ada menyebut apabila iblis melihat maksiat tersebar, lalu orang-orang beriman berzikir la ilaha illallah dan beristighfar, maka maksiat-maksiat yang mereka lakukan itu diampunkan oleh Allah SWT. Maka iblis memerintahkan tentera-tenteranya untuk menyebarkan ahwa, iaitu menyebarkan bid'ah. Maka apabila orang terjebak dalam ahwa ataupun bid'ah, maka mereka sangat sukar bertaubat, kerana ahli bid'ah ni mereka merasakan mereka berada di atas kebenaran sedangkan mereka berada di atas kebatilan. Bahkan kita lihat ahli bid'ah ni menyangka bahawa memang betul dengan mereka memfitnah, dengan mereka mencaci dan mereka mengeji umat Islam yang mereka kafirkan, tu bagi mereka tu ibadat. Bagi mereka itu satu perjuangan, berjihad, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Baik. Jadi sebelum saya cadangkan beberapa apa kita panggil tindakan yang insya-Allah kita cadangkan pada pihak berkuasa juga kepada masyarakat, saya nak tunjuk satu lagi bukti. Sebab saya suka tunjuk bukti. Jadi nak tunjuk bukti bahawa sikap golongan Wahabi ini memang sangat dahsyat. Dan saya sharekan di sini, harapnya nampaklah ni. So saya sharekan di sini petikan daripada sebuah kitab yang dikarang oleh ulama besar Melayu yang sangat hebat, tok guru kepada ulama masyhur kita, Tok Kenali. Dalam kitab dia Hadiqatul Azhar war Rayahin. Jadi saya ada ada transcribe kan, ataupun saya ada terjemah tulis balik dia punya dalam ayat ni dalam bentuk rumi. Jadi saya ambil yang mula-mula sahaja nak tunjuk betapa Syekh kita ni Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Fatani telah menyenaraikan sifat Wahabi dengan begitu ringkas, tapi bagi saya sangat tepat. Sangat tepat. Jom kita baca sama-sama lah. Nak tunjuk
dahsyatnya golongan Wahabi ini, memang sebab itulah kita kata mereka adalah kemuncak Khawarij, asas kepada ekstremisme yang berlaku seperti mana yang disebut di muzakarah kebangsaan. Baik, apa kata beliau? Dan setengah daripadanya fitnah Taifah Wahabiyah. Maknanya fitnah-fitnah yang berlaku dalam sejarah umat Islam ni ada dalam zaman Turki Osmaniyah dan sebagainya, adalah di antaranya fitnah kumpulan Wahabiyah yang melampaui mereka itu hingga merentah mereka itu akan dua tanah haram yang mulia. Jadi memang kalau kita lihat golongan Wahabi memang menyerang Mekah dan menyerang Madinah, bahkan menyerang Taif, menyerang macam sekitar kawasan sekitar Ahsa, bahkan pernah menyerang sampai ke sebahagian daripada Iraq, dan yang mereka serang tu semua orang-orang yang mereka umat Islam. Mereka tak pernah berperang dengan bukan Islam. Semua yang mereka perang tu adalah orang Islam yang mereka kafirkan. Jadi antara kalau kita baca dalam hadis, orang yang menakut-nakutkan penduduk Madinah adalah golongan yang dilaknat. Jadi kalau kita tengok antara golongan yang menyebarkan ketakutan, menyerang, membunuh penduduk dua tanah haram ini dengan dakwaan kononnya syirik telah kembali adalah golongan Wahabi. Jadi Syekh Ahmad Fatani dah sebut dah, mereka merentah, mereka itu akan dua tanah haram yang mulia. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, kenapa barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak terdapat di Turki, di muzium Topkapi di Turki, kerana ketika berlaku peperangan antara Turki Osmaniyah dengan golongan Wahabi, Sultan Abdul Hamid II, iaitu khalifah terakhir Turki Osmaniyah, merisau dengan barang-barang Rasulullah yang ada di Madinah. Sebab golongan Wahabi ni memang dia bagi mereka ni barang-barang yang boleh buat syirik. Ditakuti barang-barang ni akan dihancurkan. Jadi Sultan Abdul Hamid II telah membawa dengan kereta api barang-barang Rasulullah SAW kembali balik ke Turki. Sebab tu barang-barang sejarah Rasulullah SAW, tinggalan Rasulullah SAW banyak ada di Turki. Itu kisahnya, bukan maksudnya dulu tak ada di Madinah, ada di Madinah, tapi dibawa kerana risau akan dimusnahkan oleh golongan Wahabi. Jadi memang mereka mempunyai sejarah hitam dalam pencerobohan, pembunuhan di Mekah dan Madinah. Baik. Kemudian kata Syekh Ahmad Fatani lagi, dan mereka itu satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat. Tengok. Syekh Ahmad Fatani ni orang alim sangat-sangat ni. Ni bukan main-main ni. Bukan main-main alim. Tok guru masyhur kepada Tok Kenali. Antara kita panggil tok guru utama lah kepada Syekh Kenali adalah Syekh Ahmad Fatani. Dan beliau menang pertandingan syair ketika zaman khilafah Turki Osmaniyah di Mekah dan sebagainya. Memang sangat luar biasa lah ulama yang menguasai pelbagai bidang ilmu. Jadi beliau kata mazhab Wahabi ni mazhab yang jahat. Memang jahat. Kalau kita tengok memang menumpahkan darah umat Islam, mengkafirkan, menuduh, dan tempat yang mereka tuduh syirik dan kafir tu bukan tempat main, Mekah Madinah tu. Mekah dan Madinah tu, ibarat kata menuduh Jabatan Mufti dan juga JAKIM lah jatuh syirik. Ibarat kata macam tu lah. Yang bandar yang dipenuhi dengan ulama, dengan orang-orang yang beribadah, mereka kata itu bandar yang syirik, dan mereka mazhab yang jahat lah sangat. Bagi saya perkataan Syekh Ahmad Fatani ni memang betul sangat. Kemudian kata Syekh Ahmad Fatani, dan jalan yang sesat. Maka golongan Wahabi ni adalah golongan yang sesat. Sesat ni sesat berat. Memang berat lah. Membawa takfir, tabdik, menghalalkan darah. Sebab itulah kalau kita tengok memang Daesh dan sebagainya memang menyebarkan. Bahkan bagi saya golongan inilah yang benar-benar mengotorkan imej umat Islam. Umat Islam ni umat yang penuh rahmat, penuh sopan. Tapi dengan lahirnya golongan Wahabi ini telah mencemarkan imej umat Islam, khususnya kepada umat Islam. Dan kata beliau lagi, dan i'tiqad yang mudarat. Memang akidah golongan Wahabi ini bukan mudarat diri sendiri, dia mudarat seluruh umat. Habis dia hancurkan. Dan beliau tambah lagi, dan adalah yang menghantarkan mazhab ini, yang mengajukan mazhab mereka itu yang keji. Beliau kata lagi mazhab yang keji. Jadi kalau kita lihat muqaddimah cerita tentang golongan Wahabi, Syekh Ahmad Fatani kata apa? Mazhab yang jahat, jalan yang sesat, i'tiqad yang mudarat, mazhab yang keji. Dan yang meringkahkan dia ataupun yang mengasaskan dia adalah Muhammad bin ataupun anak Abdul Wahab. Jadi kalau kita lihat
kesimpulan yang dibuat oleh ataupun mukadimah yang dibuat oleh Syekh Ahmad Fatani berkenaan dengan golongan Wahabi ini menunjukkan bahawa golongan ini memang bukan macam kata Ustaz Muka tadi, bukan di Malaysia dia tak sesuai, sebenarnya di seluruh seluruh dunia tak sesuai. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, Dr. Abdul Qadir Hussein, dia kata kalau fahaman ni tak datang daripada golongan yang menceroboh Mekah Madinah, maknanya mungkin datang dari Sri Lanka ke, datang daripada Trinidad and Tobago ke, ataupun datang daripada mana-mana pulau ke, lama dah orang buang dalam tong sampah, sebab sangat memudaratkan. Baik, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, bagi saya peranan yang paling besar adalah pihak berkuasa. Maknanya negeri-negeri yang dah ada fatwa, maka fatwa itu perlu disebarkan. Bukan sahaja perlu disebarkan, perlu diwartakan. Kita dah tengok tadi, ada beberapa negeri yang masih belum mewartakan pengharaman dakwah golongan Wahabi. Dan kemudian bagi negeri-negeri yang telah diwartakan, dah mewartakan pengharaman Wahabi seperti Johor, seperti Negeri Sembilan, seperti Perak, seperti Kedah, maka dan Sabah, kita tengok ni memang jelas pewartaan ini, pewartaan ini jelas menyebut nama Wahabi, dan cuma Kedah dia tak sebut nama Wahabi tapi dia sebut ciri-ciri yang sangat jelas. Maka kita harapkan negeri-negeri yang dah mewartakan pengharaman dakwah Wahabi ini, maka eloknya dikuatkuasakan. Dan supaya tidak tersebar luas. Kenapa? Kerana ada fatwa-fatwa, kita lihat negeri-negeri yang keluar fatwa, tetapi bila tak dikuatkuasakan, fahaman-fahaman menyeleweng dan ekstrim itu, sesat ini, dia boleh berkembang atau hidup lama berbelas tahun sampai ke generasi cucu pada orang yang terlibat dengan jalan sesat. Itu perlu dikuatkuasakan. Kemudian bagi negeri-negeri yang belum menguatkuasakan ataupun belum ada fatwa yang khusus berkenaan dengan fahaman Wahabi ini, kita sebut tadi, pertama negeri Terengganu belum ada lagi, yang kedua Kelantan belum ada lagi, yang ketiga Sarawak belum ada lagi, dan wilayah persekutuan belum ada lagi. Tapi wilayah persekutuan ni insya-Allah lah, kita kata boleh lah tengok pada bulan kalau kebangsaan kan, tapi eloknya kena ada fatwa khusus bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, dan kemudian Perlis. Baik, jadi pertama pihak berkuasa perlu fatwakan, wartakan, kuatkuasakan. Kemudian saya nak cadangkan juga supaya ada pemulihan. Maknanya kita dah tengok golongan-golongan yang pengalaman kita pun terlibat dalam sesi deradikalisasi dengan golongan-golongan ekstremis yang ekstrim betul lah, yang membawa kepada persenjataan, jihad kita kononnya lah. Memang mereka terpengaruh dengan fahaman ini, dan kita harapkan supaya ada elemen pemulihan, ada ruang untuk pulih. Sebab tu saya selalu pesan kepada golongan-golongan Wahabi, kalau anda betul-betul ikhlas, cuba cari ruang untuk belajar, kerana pemulihan fahaman yang salah ni tidak boleh tidak melainkan dengan untuk ilmu. Kemudian saya nak sangat tekankan pada para asatizah, minta maaf kalau saya masa skip, tolong minta maaf. Saya sangat nak tekankan ni tentang peranan para ustaz. Wahai para ustaz ataupun wahai para hadirin hadirat, jangan sampai golongan batil dan sesat tidak malu-malu dan tidak segan-segan menzahirkan kebatilan mereka, sedangkan golongan yang benar iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Fiqh 4 mazhab, Asy-Syafi'iyah dan juga As-Sufiyah, jangan sampai Ahli Sunnah wal Jamaah ni malu nak menyatakan kebenaran dan malu untuk membatilkan kebatilan. Jadi kita tengok ambil contoh lah, golongan Wahabi yang duk komen-komen dengan penuh tanpa adab ini, tengok betapa confidentnya mereka dalam memperjuangkan kebatilan mereka, walaupun tanpa adab sekalipun. Maka kita minta supaya para ustaz khususnya dengan adab dan akhlak, dengan kasih dan rahmat, kita sampaikan kebenaran. Dan alhamdulillah di Malaysia ni pihak berkuasa telah keluarkan fatwa, maka kita sampaikan, sebar-sebarkan, terang-terangkan, jelas-jelaskan. Kemudian yang saya nampak sekali yang paling penting juga sekarang ni adalah media sosial. Ya Allah, media sosial sekarang ni sangat berpengaruh, khususnya pada orang-orang muda, khususnya pada bahkan orang tua sekalipun, sangat
berpengaruh, maka kita kena ada satu agenda lah untuk media sosial ni, macam mana supaya media sosial ni tidak dieksploitasi dengan begitu dahsyat oleh golongan-golongan yang memperjuangkan, yang membawa kebatilan, khususnya golongan Wahabi yang kita bincangkan pada malam ini. Fatwa dah ada, kajian antarabangsa dah ada, ulama dulu dah bagi nasihat, ciri-ciri mereka dah ada, semua dah ada. Jadi sekarang ni perlu ada apa kita panggil, ada usaha untuk memudahkan kefahaman tentang bahayanya fahaman Wahabi ini, betapa dia akan membawa kepada pertelingkahan umat Islam dan sebagainya, lahirnya golongan ekstremisme. Perlu disampaikan. Bahkan sebenarnya kalau saya nak bawa juga pandangan polis, pandangan ATM, kita boleh tunjuk memang golongan ini bukan sahaja membawa masalah ideologi, tapi juga membawa jenayah, boleh membawa ke tahap jenayah, ancaman jenayah. Jadi ialah ini sedikitlah cadangan yang patut, tindakan yang patut dilakukan. Dan bagi masyarakat awam, berhati-hatilah ketika menuntut ilmu, khususnya daripada media sosial. Jangan sampai salah dan salah pilih guru dan salah pilih konten yang akhirnya memudaratkan dunia dan akhirat. Apatah lagi macam Ustaz Hafiz tadi sebut, ada isteri yang dah belajar dengan Ustaz Wahabi, minta cerai pula dengan suami dia. Saya ada satu email orang hantar pada saya, anak dia waktu PKP hari itu belajar master, kemudian bila dah PKP terganggu sedikit pengajian dia, kemudian duk banyak tengok YouTube Ustaz-Ustaz Wahabi ni, kemudian sekarang ni tak nak kahwin melainkan dengan Wahabi. Tapi dia tak sebut lah Wahabi, dia kata nak kahwin dengan orang sunnah je lah kononnya, tak nak kahwin dah. Ayah dia hantar email pada saya, dia kata saya sangat sedih dengan anak perempuan saya, terpengaruh dengan ini dah. Jadi macam mana Ustaz nak tangani, bahaya daripada seorang pelajar master yang duk sibuk tengok YouTube tanpa betul-betul menyaring kontennya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abdul Jalil. Ada satu ayat yang saya terbaca di mana apabila kita lihat seorang lelaki matanya merah kuyu, kan? Ada dua golongan. Golongan pertama tu kata, ini confirm Isak Gam ketum. Mata merah kuyu. Ada lagi satu golongan, dia akan dekati, dia akan tanya, kenapa keadaan macam ini? Rupanya dia baru lepas menangis. Jadi untuk soalan yang ketiga ni, kita nak bertanya kepada Ustaz Angku sendirilah. Apa yang orang kata generasi hari ini perlu lakukan, sebab adab untuk menuduh seseorang itu membawa pemikiran tadi adalah bahaya dan tidak boleh sama sekali. Dan boleh kita katakan sebenarnya ciri-ciri pemikiran itu telah dijelaskan, dan di dalam internet kadang-kadang orang yang mungkin kurang ilmunya mudah terpengaruh. Jadi macam mana nak buat benda ni? Ustaz Angku, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih pada saudara Luqmanul Hakim. Apa yang kita perlu lakukan, terutamanya generasi muda kita sekarang. Saya pun nak cuba buat connection antara soalan tu dengan mata merah Isak Gam ke, atau mata merah baru menangis. Actually pertama yang saya lihat paling penting sekali, bukan saja untuk orang muda, sebab kalau untuk fahaman-fahaman yang menyeleweng dari ahli sunnah wal jamaah ini, even golongan yang sudah tua pun boleh terpengaruh, tapi dengan tarikan yang berbeza. Misalnya kalau ajaran batiniyah, mungkin kerana kemalasan untuk beribadah, tapi dapat alasan sudah sampai kepada makam yang tinggi, sudah tak perlu buat ibadah, tidak lagi haram buat maksiat misalnya, ataupun terpengaruh dengan ajaran Syiah, mungkin atas tarikan boleh nikah mut'ah, tak perlu nak solat Jumaat, dan tarikan yang lain. Sementara untuk fahaman Wahabi mungkin terpenuhi nafsu yang merasakan dirinya itu sudah lebih hebat daripada ulama, dirinya lah saja yang berpegang dengan sunnah, umat Islam yang lain adalah ahlul bid'ah, dirinya sajalah yang berpegang dengan tauhid, umat Islam yang lain adalah syirik. Jadi tak kira lah orang muda atau orang tua, yang saya lihat nombor satu sekali kena ada dalam hati dia tu benih keikhlasan, iaitu jauh di sudut hati dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayah, bimbingan kepada dia
untuk dia sampai kepada mardatillah. Kerana saya kata begini, saya lihat walaupun kita kata kita menolak fahaman Wahabi, yang kita tolak adalah penyelewengan yang ada dalam fahaman tersebut. Bukannya kita membenci kepada saudara-saudara kita yang telah terpengaruh dengan fahaman ini. Ini penting kerana saya perhatikan satu perkara yang menyedihkan bila kita baca di ruangan-ruangan komen, seolah-olahnya kebencian itu membuak-buak, ya. Sama ada komen itu daripada golongan Wahabi atau pada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menolak Wahabi. Saya lihat ada kalanya kita seperti tidak lagi berdepan dengan saudara-saudara seagama. Seolah-olahnya tidak ada lagi ruang untuk kita merasa belas dan kasih, ya, kepada saudara-saudara kita. Jadi nombor satu, mestilah orang tua atau orang muda memastikan dalam hati dia itu ada keikhlasan. Saya nak apa sebenarnya? Kalau kita lawan Wahabi sekalipun, dia tidak akan membawa kebaikan kalau kita tidak ada keikhlasan. Saya tengok, ini pengalaman saya sendiri memerhatikan ada anak-anak muda yang satu masa dahulu begitu bergeria melawan Wahabi, tapi lately mereka sendiri seolah-olah berpihak kepada Wahabi dan menghentam Ahli Sunnah wal Jamaah. So saya cuba belajar sesuatu, to try to learn a lesson. Saya dapati even masa mereka melawan Wahabi pun saya bimbang dorongan itu adalah lebih kepada dorongan hawa nafsu. Kenapa saya kata begitu? Walaupun saya tidak mampu untuk membaca dalam isi hati seseorang, tetapi kita boleh judge berdasarkan perbuatan zahir. Umpamanya saya pernah berdepan dengan anak muda yang dalam rangka dia melawan Wahabi, dia ada perancangan untuk mendedahkan aib peribadi salah seorang daripada tokoh yang berfahaman Wahabi. Jadi bila saya dapat tahu perancangan dia, saya nasihatkan, saya kata kita di dalam berdepan dengan Wahabi, kita terangkan kebatilan ideologi dia. Kita jangan sampai pergi kepada mendedahkan aib peribadi dia. Saya tak setuju. Saya tak pasti beliau senang atau tidak dengan nasihat yang saya berikan, tapi saya lihat perubahan selepas itu, beliau pula banyak menghentam kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dan seolah-olah berpihak kepada golongan Wahabi. Jadi di situlah saya dapat satu pengajaran yang besar bahawa dia bukan isu lawan Wahabi atau lawan Syiah atau lawan apa sajalah batiniyah. Isunya ialah kita ni hidup di dunia ini adalah satu perjalanan untuk mencapai mardatillah, untuk mencapai ridha Allah SWT, dan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ayyuhal Walad, kata Al-Imam Ghazali, qad wajaba ala saliki arba'atu umur. Wajib kata seorang yang menjalani jalan menuju pada ridha Allah itu 4 perkara. Al-amrul awal, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Hendaklah orang yang nak dapat ridha Allah itu dia berakidah dengan akidah yang betul, yang tidak ada sebarang bentuk bid'ah dalam akidah dia. Sebab walaupun saya dikenali sebagai ustaz yang membela bid'ah hasanah, dan saya tidak malu, saya tidak akan saman fitnah pun. Kalau ada orang kata Ustaz Angku ni dia bela bid'ah hasanah, saya tak ada akan saman. Saya akan saman hanya kalau orang tu memfitnah benda yang tak betul. Saya tak bela hadis palsu, dia tuduh saya bela hadis palsu, macam tu. Kalau kita dah bagi peluang untuk minta maaf, dia tak minta maaf, ya mungkin kita terpaksa saman kerana untuk memastikan kepalsuan itu tidak tersebar. Tapi kalau bela bid'ah hasanah memang saya lakukan, cuma tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam akidah. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menekankan itu sebagai perkara yang pertama untuk orang itu dapat ridha Allah. Jadi tentulah orang tu setelah dia menanamkan benih keikhlasan dalam hati dia, dia nak dapat ridha Allah. Saya masih ingat satu masa dahulu ketika saya tingkatan 2, tak silap saya memang ketika solat lah, saya dalam hati saya memang memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah, masa saya baca ihdinas siratal mustaqim, saya menghayati dalam hati saya, moga-moga Allah bimbing saya ke jalan yang lurus. Jadi Alhamdulillah saya lihat Allah mudahkan saya belajar agama walaupun saya di Malay College, sekolah orang putih lah orang kata kan. Tapi Allah mudahkan saya menuntut ilmu daripada ulama di negeri Perak pada masa itu, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, anak beliau, guru saya Ustaz Haji Adnan, kemudian ulama-ulama Perak yang lain yang mengajar di situ. So di situ yang saya dapat ingat sehingga sekarang, iaitu kita nak apa sebenarnya.
Jangan kita jadikan tujuan hidup kita nak lawan Wahabi, nak lawan Syiah, nak lawan apa. Kita jadikan tujuan hidup kita nak dapat ridha Allah. So, lawan Wahabi itu adalah kerana ia menyeleweng, melarikan orang daripada ridha Allah. Lawan Syiah kerana ia menyeleweng, melarikan orang daripada ridha Allah. Begitu. Kalau tidak, kita akan terikut dengan hawa nafsu. Kita lawan Wahabi dengan nafsu. Kita lawan Syiah dengan hawa nafsu. Jadi nafsu itu sendiri akhirnya akan mendorong kita kepada kejahatan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Setelah kita ada ikhlas, bahawa kita kena pergi kepada ilmu. Kerana keikhlasan semata-mata tanpa panduan ilmu juga berbahaya. Ada orang ikhlas tapi terpedaya. Ada orang ikhlas tapi tertipu. Jadi ilmu itulah kita kena pastikan, jangan macam disebut oleh Ustaz Abdullah tadi, hanya kan tengok dalam YouTube, dah terikut, dah terpengaruh. Ya, maka bila ibu bapa pastikan membimbing anak dia perkara asas. Dan kalau kita orang dewasa, pastikan kita itu tidak gelojoh bila kita berubah berhijrah. Terus kita nak melompat pada level yang tinggi, terus nak berfatwa, nak menyatakan hukum, belum lagi. Sepatutnya kita posisikan diri kita sebagai orang yang nak mencari kebenaran, menuntut ilmu, dan kita luaskan pemikiran kita, jangan menyangka hanya pendirian kita sahaja yang betul. Jadi itu yang saya boleh cadangkan. Kalau ditanya apa yang perlu dilakukan, pertama, perbetulkan niat. Kalau tak kita bayangkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Walaupun zahirnya baik pada mata manusia, tapi kalau niat kita tidak kerana Allah SWT, maka kita tidak akan sampai kepada ridha Allah SWT. Ada orang yang asalnya Wahabi, tapi mungkin kerana dia ikhlas mencari kebenaran, Allah bukakan pintu hati dia kembali pada ahli sunnah wal jamaah. Dan ada orang yang asalnya seolah-olahnya berjuang untuk ahli sunnah wal jamaah, tapi mungkin kerana tidak ada keikhlasan dalam hati dia, akhirnya wa'alaikumsalam dia terpaling arah menjadi sebaliknya, menentang kepada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ilmu, dia yang ketiga, perlulah ada kawal selia oleh pihak yang berkuasa, memandang serius. Jangan dah tunggu fahaman ni dah sampai ke peringkat bom, bunuh orang, baru kita nak ambil tindakan. Sebelum ia sampai ke ada peringkat yang teruk itulah sepatutnya pihak berkuasa ada kesedaran bahawa ada setengah bahaya adalah ideological, di dalam bentuk ideologi yang perlu diperbetulkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Engku atas penjelasan itu, dan kita sudah masuk ke bahagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan pada malam ini, kita nak mulakan dengan Maulana Dr. Muhammad Hafiz Soroni untuk memberi sepatah dua kata sama adakah Wahabi ini sesuai untuk diamalkan, diterima pemikirannya dalam Malaysia. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Terima kasih kepada moderator majlis, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita masuk kepada perbincangan mengenai Wahabi, mungkin di awal tadi patut untuk saya sentuh berkenaan dengan makna Wahabi itu sendiri, dan ianya merupakan satu makna yang baik. Mungkin orang yang tidak faham bahasa Arab mungkin dia ingat ianya bermakna buruk dan semua. Tidak, dia bukan bermakna buruk. Wahabi ini maknanya baik, dinisbah kepada Abdul Wahab, iaitu pengasasnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi kenapa tidak disebut Muhammadiyah? Sebab Muhammad ini ramai, kalau Muhammadiyah ni ramai. Bahkan dalam tarekat tasawuf juga ada yang disebut tarekat Muhammadiyah. Jadi boleh mengelirukan, macam ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ia juga disebut sebagai ajaran Ahmadiyah. Jadi orang keliru, ini Ahmadiyah yang mana? Jadi dia disebut Al-Wahabiyah itu nisbah kepada ayahnya, kerana Muhammad bin Abdul Wahab itu juga disebut Ibnu Abdul Wahab, Ibnu Abdul Wahab, dan juga yang mendukung beliau Raja Muhammad bin Saud.
Raja Muhammad bin Saud daripada keluarga Saud di Najd. Beliau juga nisbah kepada ayahnya Saud, ya. Macam kita sebut Mamlakah Saudiyah, ya, kerajaan Saudi. Sedangkan nama dia Muhammad, ya, Raja Muhammad, yang Saud itu ayah dia. Jadi ini mungkin kebiasaan pada masa itulah, nisbah kepada ayah, ya, Abdul Wahab. Jadi nisbah kepada orang yang mengikut Ibnu Abil Wahab ini disebut Wahabi, ya, seperti mana kalau dalam tarekat Qadiriyah, ya, nisbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Jadi siapa yang berpegang dengan tarekat tersebut dipanggil Al-Qadiri. Jadi ini adalah satu gelaran kebanggaan, ya. Bila disebut Al-Qadiri, dia tidak ada masalah, ya, malah berbangga dengan gelaran tersebut. Jadi kalau orang yang disebut Al-Wahhabi ini, jadi sepatutnya dia berbangga. Al-Wahhab ini bermakna nisbah salah satu daripada nama Allah, ya, salah satu daripada nama Allah yang bermakna Maha Pemberi, ya, Abdul Wahab, ya, hamba kepada yang Maha Pemberi. Namun kenapa orang Wahabi ini tidak mahu dipanggil Wahabi? Sebab, ya, gerakan Ibnu Abil Wahab ini daripada awal lagi sudah sinonim dengan idea takfir dan tabdi', yang mentakfirkan dan juga membid'ahkan orang lain. Jadi sehingga ke hari ini, sampai pada saat ini pun jelas dekat depan mata kita, idea takfir dengan tabdi' ini memang jelas, yang tidak boleh lari daripada golongan Wahabiyah ini, ya. Jadi sepatutnya mereka kena jadi beranilah, yang maknanya janganlah kata Wahabi itu hantu, tak ada Wahabi di Malaysia, saya tak pernah baca ataupun mengajar kitab-kitab Ibnu Abil Wahab. Tapi dalam masa yang sama mereka ini melindungi ustaz-ustaz yang mengajar kitab-kitab Ibnu Abil Wahab. Dia kata saya bukan Wahabi, tapi dalam masa yang sama dia memayungi ustaz-ustaz yang mengajar kitab-kitab Ibnu Abil Wahab ini di Malaysia. Jadi sepatutnya kena beranilah, ya, untuk mengaku sebagai Wahabi, seperti mana qasidah yang dikarang oleh Syekh Imran bin Ridwan Al-Lanji. Dia mengarang satu qasidah yang juga ditahqiq oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Telah ditahqiq oleh Dr. Abdul Salam bin Muhammad Syuair, dan juga ada penambahan qasidah oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Ini daripada kalangan mereka. Qasidah itu diberi nama Anal Mukir bi annani Wahabi. Aku mengaku bahawa aku adalah Wahabi. Maknanya ini satu kebanggaan sepatutnya. Juga Fauzan, ya, tasmiyah Wahabi ini fakhrul lana. Ya, gelaran Wahabi ini ialah kebanggaan bagi kita. Begitu juga tokoh mereka Syekh bin Baz mengatakan Wahabi ini laqabun syarifun azim. Jadi kenapa takut, ya, kalau antum betul di atas jalan kebenaran, mengapa takut untuk mengaku sebagai Wahabi? Wallahu taala alam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Maulana. Dan bagaimana penutup kesimpulan daripada Dr. Abdul Jalil untuk topik malam ni, silakan. Okey, baik. Terima kasih terima kasih pada Saudara Luqman, dan alhamdulillah satu kesimpulan yang baik daripada Dr. Khafiz Sarani, dan saya ingin berkongsi sedikitlah berkenaan, ataupun saya ingin meletakkan kesimpulan yang saya dapat lihat daripada pembentangan tentang fatwa-fatwa di Malaysia, dan juga perkongsian tentang kalam-kalam ulama Melayu kita. Kita dapat melihat bahawa hakikatnya memang penolakan ulama Melayu, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga jawatan kuasa fatwa terhadap golongan Wahabi adalah penolakan yang majoriti. Maknanya kita tengok majoriti jawatan kuasa fatwa, majoriti umat Islam, hatta di peringkat kita panggil peringkat dunia pun memang menolak golongan Wahabi. Jadi ini menunjukkan bahawa golongan Wahabi adalah golongan yang tersisih, dan banyak fatwa-fatwa dan resolusi yang dinyatakan bahawa
golongan Wahabi ini terseleweng, menyeleweng daripada aliran ahli sunnah wal jamaah, dan itu jelas kerana kalau kita lihat Wahabi ini dia membawa akidah yang sangat bertentangan. Dia naqidan ni maknanya yang bertentangan dengan pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ada banyaklah. Mereka kata Tuhan beranggota, ahli sunnah menolak Tuhan beranggota. Mereka kata Tuhan bertempat, ahli sunnah menolak Tuhan bertempat. Mereka mengatakan tawasul itu satu bentuk istighatsah, itu satu bentuk syirik. Tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab doa, antara adab berdoa adalah bertawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi sangat bertentangan. Dan kita juga boleh membuat kesimpulan bahawa Wahabi tidak sesuai ataupun sepatutnya memang tidak dihalang penyebarannya, kerana pertama dia akan membawa kepada pertelingkahan umat Islam. Dan pertelingkahan umat Islam ni adalah titik kelemahan dan lubuk segala penyakit bagi umat Islam. Jadi kalau boleh kita elakkan, kerana Rasulullah pernah sebut dah, perpecahan ini adalah begitu panggil azab, satu bentuk azab. Kemudian kita tengok antara implikasi Wahabi kenapa tak sesuai, kerana dia hilang adab. Dan kehilangan adab ni zahir nampak terhadap para ulama Islam, pada pihak berautoriti agama, sehingga mereka dengan mudah-mudah menghukumkan sesat, menghukumkan begitu panggil bertentangan. Mereka mengambil sikap yang keras terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama, dan mereka membawa begitu panggil agenda lah, macam fahaman lah yang memusuhi pihak berautoriti agama di Malaysia. Kemudian menurut maklumat-maklumat daripada pihak keselamatan juga dan juga muzakarah kebangsaan, kita dapat juga buat kesimpulan bahawa Wahabi ini adalah anak tangga kepada terorisme. Seperti mana yang telah disebut oleh mantan pengurusi Kuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan dan juga mantan Naib Chancellor Yusim sendiri, memang fahaman ini boleh membawa kepada sikap yang ekstrim. Maka sikap yang ekstrim ini memang tidak sesuai di Malaysia. Kita ni dengan acuan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, Sufi, ini acuan yang sangat baik, sangat muktabar dan begitu panggil penuh adab dan akhlak. Kemudian antara yang saya tengok tak sesuainya Wahabi ni, dia sangat membuang masa umat Islam. Isu-isu yang telah selesai yang patutnya tidak diceroboh oleh orang-orang awam, maka sepatutnya tidak perlu dibahaskan di kalangan orang awam, tetapi mereka menjadikan orang awam ni pengkritik terhadap para ulama. Wa'iyyazubillah. Jadi kita boleh tengok, saya panggil fenomena pembidaahan tahunan. Jadi bulan Muharram ada isu dia, bulan Rabiul Awal ada isu dia, bulan Rejab ada isu, Safar ada isu, bulan Rejab ada isu dia. Mereka sepanjang tahun untuk membida'ahkan, sepanjang tahun macam program lah. Saya boleh panggil macam fenomena pembida'ahan tahunan oleh golongan-golongan Wahabi. Jadi umat Islam disibukkan dengan pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Maka memang Wahabi patut dijauhi dan tidak sesuai untuk diamalkan di Malaysia. Dan pesanan saya pada masyarakat awam, ikutlah jawatan kuasa fatwa yang banyak yang telah kita bincangkan, ikut menjadi ulama dan ikutlah pandangan yang tidak kontroversi. Dan saya tutup dengan inilah, memang golongan Wahabi memang tak mengaku Wahabi, seperti mana mereka tak mengaku Najdi. Dua istilah ni penuh dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam kitab-kitab ulama yang rot mereka, bahkan tarikh sejarah mereka pun tarikh Najd, Inwanul Majd fi tarikh Najd, mereka ulama-ulama pun mereka Najdi, ulama Najd dan sebagainya, tapi mereka cuba jauhkan diri mereka daripada istilah Najd, dan juga mereka cuba jauhkan diri mereka daripada istilah Wahabi. Hakikatnya mereka adalah Al-Wahabi An-Najdi. Okay, terima kasih. Dan macam saya tutup, maaf, begitu panggil, kita harapkan semua menjaga adab dan dakwah dilakukan atas dasar rahmat, inginkan kebaikan pada para hadirin dan hadirat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan bagaimana dengan Ustaz Angku, silakan. Mikrofon Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai kesimpulan, yang hadir ke forum kita malam ini secara online, saya perhatikan secara asasnya ada dua golongan. Satu golongan yang ingin mengambil maklumat dan kefahaman, moga-moga Allah berikan manfaat kepada mereka, dan satu golongan mereka hadir semata-mata untuk seolah-olah mengganggu dengan membuat komen-komen yang provokatif, membuat komen-komen yang mungkin agak biadab. Dan yang popular saya perhatikan bila saya scroll adalah bertanya
senarai Wahabi. Jadi seolah-olahnya kalau ahli panel tak sebut nama Wahabi di Malaysia, jadi apa yang kita cerita ni hanya dongeng semata-mata. Jadi ini sebenarnya tidak betul, kerana bila kita perhatikan ciri-ciri Wahabi itu, kita sudah boleh tahu siapa yang berpegang dengan fahaman Wahabi. Cuma untuk mereka yang beria-ria minta senarai nama, ya, boleh rujuk kepada page saya. Saya ada buat sedikit research lah sebab mereka asyik bertanya, so kita tolong pemudahkan. Yang mana ada indikasi dia kalau mereka ingin tahu, misalnya boleh cek ya di page saya. Datuk Seri Syahdan Kasim dalam satu video yang disiarkan oleh Malaysia Kini dengan jelas menyebut bahawa beliau adalah Wahabi. Jadi sekurang-kurangnya kalau yang malam ni tak boleh tidur kerana masih nak juga siapa Wahabi kat Malaysia ni, boleh rujuk video Malaysia Kini tersebut dan dengar sendiri kod-kod lah, kata Ustaz Engku ni memfitnah dan sebagainya. Jelas beliau menyebut beliau adalah Wahabi yang baik, kumpul duit, tolong orang dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya beliau mengaku beliau itu adalah Wahabi. Sementara kalau mengikut seorang researcher berbangsa Inggeris, tapi saya percaya beliau telah duduk lama di Malaysia, iaitu Encik Murray Hunter, dalam Euro Asia Review, beliau menamakan Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, iaitu Mufti Negeri Perlis, sebagai orang yang membawa Salafi style teokrasi and analysis. So yang mana beria melompat-lompat minta nama dan sebagainya, boleh baca artikel beliau untuk dapatkan maklumat. Kerana artikel beliau ni kalau tak silap saya has been there about at least 2 years. So sepatutnya kalau benar-benar berminat untuk tahu, ia boleh baca kenapa beliau meletakkan Dr. Asri sebagai Salafi teokrasi punya macam kita kata lead the movement. Kemudian sahabat samaha Dr. Asri sendiri dalam satu catatan Twitter juga pernah melabelkan satu kelompok sebagai Wahabi Madkhali yang memalsukan berita ini. Jadi kalau yang beria-ria, saya nak tahu siapa Wahabi di Malaysia, so kurang-kurangnya boleh dapat senarai nama daripada Dr. Asri, satu jenis Wahabi iaitu namanya Wahabi Madkhali. Kemudian saya juga ada ambil dan copy paste, tapi saya bagi nasihat supaya disemak kerana ini senarai yang panjang, sebagainya mungkin saya pun tak kenal. Jadi Usrah Jalanan Anak Muda keluarkan senarai dalam 50 nama tokoh yang dikatakan sebagai Wahabi. Tapi ada setengah nama tu memang overlapping. Sentiasa ada dalam senarai-senarai. Dan Jubah Wahabi, Facebook Jubah Wahabi, ini masih agak baru, Oktober 2021, dikata ini senarai pendakwah Wahabi yang dikemas kini. So boleh rujuk di situlah. Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang tersilap, tapi takkan benar semua dan silap semua. Kalau betul-betul nak tahu. Dan Ustaz Zamihan sendiri misalnya pernah ada kes mahkamah isu dengan Dr. Azwira yang mana dalam kes itu isu melabel Wahabi juga, dan mahkamah membuat keputusan yang berpihak kepada Ustaz Zamihan. Jadi ini bukan isu senarai nama Wahabi, sebab kalau kata tak pernah mengaku Wahabi, orang mencuri juga tidak mengaku sebagai pencuri. Ada orang yang tak mengaku sebagai pencuri sebab memang dia tak mencuri. Tapi ada orang walaupun dia mencuri, dia tetap tak mengaku dia pencuri, sesama. Ada orang dia kata saya bukan Wahabi sebab dia memang bukan Wahabi, tak ada pun ciri-ciri Wahabi pada dia. Tapi ada orang penuh dengan ciri-ciri Wahabi, mensyirikkan, membid'ahkan, menyokong Tauhid 3, mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah, mensyirikkan selawat syifa, mengisu-isukan isu-isu khilafiyah. Itu ada penuh ciri-ciri Wahabi pada dia, pun dia masih boleh kata saya bukan Wahabi atau saya tak tahu Wahabi itu apa. Jadi ikhlaskan niat. Saya lihat yang ruangan komen tu ada yang macam, saya tak tahu dia jadi macam satu obses, penuh dengan kebencian, penuh dengan seolah-olah bila tanya senarai Wahabi itu, maknanya isu Wahabi yang dibincang oleh para ulama semenjak 200 tahun itu adalah dongeng semata-mata. Seolah-olah hilang akal mereka itu sudah tidak ada. Jadi kesimpulannya, perbezaan dalam perkara sebegini tidak akan hilang sebenarnya. Sataftariqu ummati ila salas wa sab'ina firqah ataupun millah, akan berpecah umatku kepada 73. Nabi SAW dah bagi tahu pasti terjadi. Tapi sekurang-kurangnya kita usahakan untuk kita itu termasuk dalam illa wahidah itu. Ya, kecuali satu yang firqah najiyah, golongan yang selamat,
Itu saya simpulkan sekali lagi, insya-Allah kita akan dapat capai, pertama dengan keikhlasan, kedua dengan bimbingan ilmu, dan yang ketiga insya-Allah dengan bantuan daripada waliul amri. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan itu penutup dari Ustaz Angku, di mana kita kalau boleh seboleh-bolehnya tidak mahu untuk menuduh daripada mulut kita sendiri bahawa si polan-polan ini demikian, si polan-polan ini demikian, dan apa yang Ustaz Angku tadi sebut adalah berdasarkan video-video yang disiarkan di Malaysia kini, berdasarkan kajian-kajian dari pihak tertentu. Jadi kalau nak marah, nak maki, boleh maki pihak yang buat kajian macam tu. Kita membacakan semula. Dan dengan itu rasanya kita sudah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah kalau boleh kita cuba untuk berbaik-baik, kerana budaya untuk memisahkan, memutuskan silaturahim ini bukan cara kita sebagai umat Islam. Jadi diharap tidak berlaku porak-poranda, kerana Islam itu agama yang harmoni, menyatukan kita semua. InsyaAllah. Dan kita akan berjumpa lagi pada perbincangan rakyat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.